Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita masih lagi ada rezeki untuk kita berada dalam bulan Ramadan. Hari ini 14 Ramadan. Alhamdulillah, kita dah nak menghampiri separuh Ramadan. Tinggal sekitar 15 hari saja lagi kita akan berpuasa. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah juga, Allah berikan kita kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Okay? Mungkin pagi-pagi yang mencabar bulan Ramadan ini, mencabar jugalah untuk kita berada dalam majlis ilmu kan. Uh, ada banyak komitmen dekat rumah dan sebagainya dengan anak, dengan keluarga. Tapi Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kelas, kita buka dululah kelas kita dengan suratul Fatihah. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairan pada Ustaz Zulkhairi kerana menerima jemputan Mutiara Tadabbur. Okay, untuk sesi My Tadabbur Time pada hari ini. Saya nak ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat datang kepada semua para peserta. Semua sihat ke? Saya doakan Ustaz dan juga para peserta dalam keadaan sihat walafiat kan. Maklumlah kan kita dalam keadaan berpuasa, ada yang terjejas kesihatannya kan, anak-anak yang tak sihat dan sebagainya. Dan kesihatan kita juga kita perlu maintain lah sehingga kita di akhir Ramadan ya. Sebab 10 akhir lagi lah kita nak guna tenaga kita kan, kudrat kita untuk kita beribadah, dan moga-moga Allah berikan kita kesihatan yang baik insya-Allah untuk kita teruskan puasa insya-Allah. Jazakumullah khairan kepada semua dan boleh tag sahabat-sahabat insya-Allah. Moga-moga ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian Ustaz Zulkhairi insya-Allah pada pagi ini. Okey, bersama-sama dengan kita pagi ini Ustaz Zulkhairi. Mungkin ramai anak murid Ustaz juga yang join pada pagi ini kan, yang biasa dah mendengar perkongsian daripada Ustaz di media sosial, okay? Dan mungkin ada ramai yang mendapat sentuhan tadabbur daripada tulisan Ustaz. Dan setahu saya dengan Fakih Synergize, Ustaz dah menulis sekitar 13 buah buku ataupun lebih lah kot, kan. 13 buah buku, dan dengan penerbit-penerbit lain pun banyak buku-buku Ustaz daripada dulu lagi. Saya perasan yang kisah tidak sahih di meja meja penceramah, itu antara yang terbaik lah. Best lah, mungkin para peserta boleh cari buku Ustaz tu. Dan dengan Fakih Synergize, buku-buku Ustaz, buku yang bersifat mudah difahami, senang nak khatam. Yang tu yang penting. Sebab biasa buku ni susah nak khatam kan. Sebab dia banyak perbincangan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, buku Ustaz bawakan kepada kita semua kupasan yang berfakta, tetapi mudahlah untuk kita hadam insya-Allah. Dan buku yang terbaru Ustaz, 30% Tuhan Mengusik Jiwa. Yang ni memang mengusik jiwa sungguhlah. Dan ada kupasan dalam buku ini tentang azab neraka, tentang keadaan mereka di neraka. Disebut tentang kalimah khazanatu jahannam kan. Disebut juga tentang kalimah bi muzahzihi, ahli neraka ni tidak dapat melepaskan diri kan. Dan ada juga kupasan-kupasan yang lain tentang neraka, yudaun kan, perkataan yudaun dikupas dalam buku Ustaz ni, pendusta tu ditolak ke dalam neraka kan. Seolah-olah mereka dipaksa ditolak ke neraka. So banyaklah buku-buku Ustaz yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita tadabbur. Dan sedikit pengenalan lah tentang Ustaz Zulkhairi. Nama penuh Ustaz Muhammad Zulkhairi Muhammad Nur. Ustaz sekarang merupakan pengurus syarikat Fakih Synergize Training and Consultancy, sebuah syarikat yang menjalankan program pembelajaran dan latihan berdasarkan dengan modul Al-Quran dan kajian Al-Quran dan hadis. Okay. Dan Ustaz telah menghasilkan pelbagai buku, banyak buku. Buku tentang fiqh pun ada, persoalan solat, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, buku tentang kalimah Al-Quran pun ada. Ustaz hasilkan buku rahsia tulisan Al-Quran, rahsia kalimah Al-Quran. Sangat menariklah karya-karya Ustaz. Dan yang terbaru seperti yang sebutkan tadilah, 30% Tuhan Mengusik Jiwa. Okey.
Sebelum sebelum 30 pesan Tuhan mengusik jiwa tu terbitnya 30 fakta unik kan dalam Al-Quran kan. Tahun ni juga kan Ustaz yang warna oren tu kan, buku warna oren tu. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah kita dapat manfaat banyak lah daripada karya Ustaz. Dan pagi ini kita akan mendengar direct lah daripada Ustaz. Ustaz akan berkongsi tentang azab neraka, gambaran azab neraka dalam Al-Quran. Mutiara Tadabbur pun sebelum ni pernah anjurkan kelas gambaran syurga dalam Al-Quran. Saya sendiri yang sampaikan lah sebelum ni. Pernahlah sampaikan. Tapi tentang gambaran azab neraka ni kami belum sempat lagi kupas. Jadi Alhamdulillah lah, syukur Allah mudahkan Ustaz pun terima jemputan kami dan sesuailah dengan tajuk ni, insyaAllah kita akan kita kupas pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ni simbolik kepada Allah tutup semua pintu neraka kan, dan sebagainya. Jadi kita nak ambil iktibar daripada ayat-ayat tentang gambaran azab neraka ini. Moga-moga kita terus menjadi orang yang bertakwa, yang terus menjauhi sifat-sifat ataupun menjauhi amalan yang menjauhi perbuatan yang boleh mendatangkan mudarat ataupun boleh menjerumus kita ke lembah neraka. Nauzubillah min zalik. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Zul Khairi untuk perkongsian selama sejam suku dulu Ustaz, insya-Allah. Dan seterusnya kita akan buka sesi Q&A di akhir nanti, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in, ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ustazah Ni Fatma dan teman-teman yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Jalla wa Ala. Saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini dan rasanya ini dah siri-siri hujung kan. Ada beberapa siri lagi yang dianjurkan oleh Mutiara Tadabbur. Dan saya kira dalam beberapa grup yang terlibat dalam kajian Quran ni, mungkin Mutiara Tadabbur kot yang paling efektif dalam penyusunan program ilmu di bulan Ramadan. Dan pada hujung-hujung je barulah Tadabbur Center yang dianggap sebagai jap. Okey, sorry. Tadabbur Center yang dianggap sebagai abang sulung ni muncul dekat-dekat hujung Ramadan. Itu pun rasanya programnya tidak begitu panjang, lebih kurang dalam setengah jam pada hari-hari yang tertentu ya, ataupun setiap hari. Jadi terima kasih banyak pada Mutiara Tadabbur yang telah menghidupkan suasana Tadabbur Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan sebenarnya dalam semalam lagi saya agak terganggu dengan Ustazah Ni Fatma sebenarnya, dan agak mengusik jiwa saya sebenarnya. Dan isunya bukan isu program hari ini, bukan, tapi terganggu dengan tulisan Ustazah berkenaan dengan iktikaf di Masjid Besi. Dan kemudiannya ada panduan iktikaf yang Ustazah Ni Fatma tulis. Jadi saya pun duk fikir, ya Allah, Fatma pun dah pergi, dah bawa anak iktikaf di usia yang kecil lagi, bagaimana dengan aku kan. So barakallahu fikum, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan tersebut. Dan saya pun rasa menarik juga apabila Ustazah tulis di Masjid Besi dibaca satu juzuk satu malam ya. Bahkan memang ada pun tempat yang membaca 3 juzuk satu malam, ada yang baca 5 juzuk satu malam, hatta yang baca 30 juzuk satu malam pun ada. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita semuanya kebaikan, insya-Allah. Baik. Jadi hari ini saya diberikan topik tentang gambaran azab dalam neraka, tapi terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut tentang gambaran azab dalam neraka ni, rasanya pembentangan yang paling deep, yang paling bermanfaat mungkin adalah daripada Ustaz Yusof Arba'in. Dan saya pun baru dengar ulasan beliau yang agak panjang, sekitar dalam 1 jam setengah ke 2 jam, membahaskan perkara tersebut. Dan saya menghormati kajian beliau, dan atas dasar menghormati tersebut saya tidak akan mensyarahkan apa yang telah disyarahkan oleh Ustaz Yusof. Dan kita doakan Ustaz Yusof berjaya terbitkan buku berkenaan dengan gambaran azab neraka tersebut. Kerana Ustaz Yusof sendiri pun ada buku tentang syurga, iaitu Agar Lelah Berbuah Jannah kot. Ada punya tajuk, terbitan dari PTS. Dan saya harap beliau dapat terbitkan buku juga tentang neraka berdasarkan kalamullah Azza wa Jal
dan juga sabda Nabi SAW. Dan minta maaf ya Ustazah, sebenarnya saya tak pakai mikrofon. Dia beza ya. Kalau pakai mic itu dia suara dia jelas. Yang keduanya kalau dengar rakaman suaranya baik. Bila saya tak pakai mic, saya dengar balik rakaman, saya sendiri menyampah dengan suara saya. Kenapa suara macam ni kan? Dia jadi suara yang tak best. Yalah, suara kita dah tak best, lepas tu tak best pula dengar rakaman. Tapi kalau dengan mic itu, baru kita rasa inilah suara aku yang betulnya. Dia tak pecah, dia elok. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi yang pentingnya kita punya kelas dapat berjalan dengan baik. Okey, saya minta maaf juga kerana saya tak sempat untuk sediakan nota. Okey, ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada kat sini ni yang namanya Puan Izzati, Cik Noni Fuad, macam-macam nama banyak ni, Masya-Allah. Tapi kenapa saya tak dapat tengok jumlah orang yang hadir Ustazah Fatma? Sebelah ni saya nampak yang awal. Itulah. Ke Fatma boleh nampak? Saya tak nampak. Kalau tadi saya nampak jumlahnya 100 berapa puluh orang kan. Okey. Tapi tak apalah, tak penting punya itu. Okey, sekarang ni saya nak terus share dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bermula gambaran azab dalam neraka ni dengan melihat nama-nama neraka yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dahulu, ya. Dan satu perkara yang perlu saya kongsikan dahulu Ustazah Nik dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang neraka ni, dia ada wujud satu perbahasan. Dulu-dululah kita mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun biasa membaca buku yang menyatakan darakatul nar. Kalau syurga dipanggil darajah, kalau neraka dipanggil darokat kan. Darajatul jannah dengan darakatul nar. Jadi darajatul jannah tu peringkat-peringkat syurga yang dikatakan ada 7 peringkat. Yang mana peringkat apa, syurga Naim ke, syurga Ma'wa ke, syurga Adan, dan akhir sekali, atas sekali adalah Jannatul Firdaus. Manakala nama neraka pun sama, kita ada neraka Sa'ir, neraka Lazah, neraka Hutamah, dan yang bawah sekali namanya neraka Jahannam. Itulah neraka yang paling menakutkan, ya. Dan sebenarnya bila bincang tentang, kita mula dengan syurga sikit je. Bila kita bincang tentang nama syurga dalam Al-Quranul Karim, dia jadi kekeliruan wujud kalangan ilmuwan ni. Adakah nama-nama syurga yang disebutkan dalam Al-Quran tu merujuk kepada nama syurga itu sendiri ataupun sifat kepada syurga? Contohnya kita mendengar nama syurga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi adakah Firdaus itu merujuk kepada nama syurga ataupun sifat kepada syurga? Ataupun syurga Ma'wa, falahum jannatul Ma'wa, baginya syurga Ma'wa. Adakah memang ada syurga namanya Ma'wa ataupun Ma'wa tu sifat kepada mana-mana syurga? Kita juga mendengar nama syurga Adan. Walahum jannatu adnin. Jadi jannatu adnin syurga Adan. Adakah syurga Adan tu nama syurga ataupun nama sifat bagi syurga itu sendiri? Jadi hal ini baru saja saya tulis di Facebook saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh tengok. Dengan kita melihat satu kekeliruan yang wujud. Kata Nabi SAW, apabila kamu nak mintalah syurga Firdaus. Itu kata Nabi. Kerana syurga Firdaus ni syurga yang paling center, syurga yang paling tinggi, syurga yang afdal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila kita perhatikan kepada Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ternyata Nabi Ibrahim ini tidak berdoa untuk mendapat syurga Firdaus. Cuba kita tengok bagaimana doa Nabi Ibrahim. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikan aku, wahai Tuhan, termasuk kalangan pewaris syurga An-Na'im. Jadi ulama pun pelik. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar mendapat syurga Na'im dan tidak berdoa untuk mendapat syurga Firdaus? Contohnya, waj'alni min warasati jannatil firdaus waghfir li abi. Sepatutnya begitu. Maka ulama menyatakan sebenarnya syurga Naim ni dia bukan merujuk kepada nama syurga, ya.
Bukannya ada syurga yang level paling bawah namanya Naim ke, atas sikit namanya Adan ke, atas sikit lagi namanya apa-apa-apa tu. Yang atas sekali syurga Firdaus. Bukan begitu. Syurga Firdaus mungkin nama, tapi syurga-syurga yang lain itu kemungkinannya bukan nama tetapi sifat. Kalau Jannatin Naim, syurga penuh dengan kenikmatan. Mana-mana syurga pun penuh dengan kenikmatan. Kalau syurga makwa, artinya syurga tempat kita berlindung. Mana-mana syurga pun merupakan makwa bagi kita. Melainkan Firdaus, Firdaus itu memang nama syurga sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sama juga apabila ulama membincangkan tentang nama-nama neraka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita jumpa ada neraka yang namanya Hawiyah, Laza, Saqar, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Jahannam. Adakah ia merupakan peringkat-peringkat dalam neraka ataupun apa dia? Ni kita boleh tengok ya. Contohlah kita type dalam bahasa Melayu, peringkat neraka. Contoh ada tak? Okey. Kenali 7 jenis neraka. Kita tengok tulisan daripada Iluminasi. Saya ni tu. Okey, tuan-tuan puan-puan, kalau ada sebarang soalan boleh tanya Okey. Apa benda timbul ni? Okey. Dia pun sebutlah neraka, ada neraka Jahannam, ada neraka Lazza, ada neraka Hutamah. Bukan macam ni. Ni bukan ni okey ni. Saya nak tengok peringkat-peringkat 7 jenis neraka. Ataupun neraka dan tingkatannya menurut ni Dr. Zulkifli Bakri Kita tengok Okey, ini tingkat neraka Pertama neraka Hawiyah. Ini pun bukan tingkatan juga ni. Kat mana saya nak tengok nama? Adalah tuan-tuan dan puan-puan, carilah sendiri nanti peringkat-peringkat neraka yang disebutkan tu. Dan akhir sekali, bawah sekali itu namanya neraka Jahannam. Okey. Jadi pada pandangan sebahagian ulama seperti dikongsikan oleh Abu As-Samarqandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, nama-nama tu memang menunjukkan nama-nama neraka dan peringkat neraka. Tetapi bagi sebahagian ulama, sebenarnya nama-nama neraka yang dinyatakan dalam Al-Quran tu sama dengan isu syurga tadi, dia bukanlah nama neraka, tetapi sifat bagi mana-mana neraka. Contohnya nama Hawiyah. Bukanlah ada neraka namanya Hawiyah, tapi mana-mana neraka pun dia ada nilai Hawiyah. Contohnya neraka Jahim. Bukanlah ada neraka bernama neraka Jahim. Mana-mana neraka pun bersifat Jahim. Ataupun contohnya nama neraka Sa'ir. Bukanlah bermakna ada neraka namanya Sa'ir, tapi mana-mana neraka pun dia Sa'ir. Kecuali kalau kita kata syurga tadi, ada syurga nama Firdaus. Mungkin kalaulah ada neraka yang macam Firdaus tadi, namanya Jahannam. Jadi nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nama neraka ini sebagaimana disebut oleh Profesor Dr. Sulaiman Ashqar, ia bukan merujuk kepada nama dan peringkat dalam neraka, tetapi merujuk kepada sifat-sifat yang ada dalam neraka itu sendiri. Situ dulu untuk kita tengok ya. Sama juga perbahasan ini untuk sebagai mukadimah-mukadimah awal ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sama juga kalau kita tengok perbahasan ulama tentang malaikat yang jaga kiri dan kanan kita ni. Apakah nama malaikat yang jaga kiri dan kanan kita? Kita sebut namanya adalah Raqibun Atid. Raqib dan juga Atid. Mana ayat ni? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi. Mana-mana ucapan yang kita tuturkan itu pastilah ada malaikat yang mencatatnya, yang mengawasinya, iaitu malaikat Raqib dan juga Atid. Berdasarkan ayat 18 surah Qaf ini, ulama pun menyatakan bahawasanya ada 2 malaikat, malaikat kanan namanya Raqib, malaikat kiri namanya Atid. Macam tu kan? Kan kita menyanyi lagu Mari Mengenal 10 Malaikat. Antaranya Raqibun dan juga Atidun. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, um, boleh saya tengok dulu kod-kod ada. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok ulasan ulama yang lain,
Sebenarnya Raqibun Atid ini bukan nama dua malaikat. Kerana kalau kita kata ia merupakan nama dua malaikat, ada dua malaikat, satu nama Raqib, satu nama Atid, pastilah ayatnya berbunyi ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Ada waw sebelum atid tu iaitu dan. Raqibun, raqib wa atid, dan atid. Tapi Allah Ta'ala tak sebut perkataan dan, menunjukkan bukanlah ada malaikat nama raqib, ada malaikat nama atid. Sebaliknya, Raqibun Atid ini merujuk kepada dua sifat yang ada pada malaikat. Malaikat kanan, dia ada sifat yang namanya Raqibun Atid. Malaikat kiri pun ada sifat namanya Raqibun Atid. Jadi, kedua-dua malaikat itu bukanlah bernama Raqib dan Atid, tetapi kedua-duanya, setiap satu daripadanya ada sifat Raqibun Atidun. Okey. Itulah ceritanya kita nak kena faham dahulu nama-nama ni supaya nanti kita tidak terkeliru dengan menganggap ada neraka namanya Hawiyah, ada neraka namanya Wail, ada neraka namanya Hutamah dan sebagainya. Sebenarnya itu merupakan sifat-sifat yang ada pada mana-mana neraka. Dan kita tak perlu percayalah yang orang kata neraka yang ataskan ini orang beriman yang melakukan maksiat. Okey, logik lah. Tapi neraka yang keempat ketiga keempat tu itu neraka orang Yahudi lah, neraka orang Nasrani lah, bawah sekali bawah neraka orang munafik. Semua benda tu tidak ada dasarnya daripada hadis Nabi SAW. Itu hanya cerita-cerita yang disampaikan dalam buku-buku yang kita tak tahu datang daripada mana sumbernya. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pun nak tengoklah nama-nama neraka tu dan apa falsafah di sebaliknya, dan saya merujuk kepada buku yang Ustazah Nik Fatimah sebutkan tadi, iaitu buku 30 Pesan Mengusik Jiwa, yang mana dalam buku ni ada dibahaskan nama-nama neraka dalam bentuk kapsul. Yang warna hitam tu kan. Yang warna hitam tu kita bahaskan nama neraka dalam bentuk kapsul. Okay, baik. Ustaz, Kita, Ustaz minta maaf sekejap sebab dekat live streaming Facebook tu macam ada problem sikit. Jadi saya rasa oh, saya kena launch sekali lagi. Sebab tu tiba-tiba tak boleh nampak kan view hmm, peserta tu. Tak apa, kita saya ada cuba tekan sekali lagi live streaming tu. Sekejap jadi sekejap lagi ada bagi tahu Ustaz semula. maknanya tadi sembang kita berdua je lah. Ada yang dapat tengok tapi bukan seramai yang tu. Oh ya. Seramai view tadi sekejap Okey. Okey, okey, okey. Okay, Ustaz nampak kan view sekarang kan dekat Facebook? Ustaz kena unmute. Okey, dah nampak dah. Dah nampak Okey, Oh, okey. tapi kesianlah dah tinggal sikit dah. Tapi tak apa Ustaz sebab kami akan upload rakaman nanti insya-Allah. Okey, 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 okey. baik. Okey. Maknanya sekarang dah wujud orang dah ni. Tadi ada sikit saja. Yang ada yang ramai tak boleh masuk. Tak tahu ada restriction Oh, apa kat Facebook tu.
Okey. Saya pun nak kena beramah mesra dulu dengan Facebook. Sebab tu saya jadi Betul. kekok tadi, Fatimah, untuk teruskan. Sebab saya rasa macam orang tak dengar. Betul betul. Rupanya betul lah. Kelahan saya memang saya sembang seorang. Bukan sembang seorang, sembang dengan Fatimah dan beberapa orang. Okey, Ha. tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betapa lama saya duduk sampaikan perkongsian tadi. Rupanya Ustazah Fatimah dan beberapa orang je dengar. Saya minta maaf banyak. Rasanya kita tunggu sekejap dululah, Ustazah ni. Mm-mm. Boleh? Intan Zirah pun ada. Barakallahu fikum. Dah ramai dah tu, dah mula 70 orang. Okey, 70 orang ni. Okey Okey. lah ni. Waktu Musa qaumahu sab'ina rajulan Sebab limiqatina. Dah ini. 90 orang dah. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Tadi saya dah lama mukadimah sebenarnya. Saya pun berada di persimpangan antara kecewa untuk mengulang balik ataupun ya, teruskan je. Boleh tak saya dapat pandangan daripada Ustazah Nik dan tuan-tuan dan puan sekalian? Saya nak kena ulang balik ke saya teruskan je? Um, Mungkin ulang sedikit kot Ustaz. Lepas tu Ustaz boleh teruskanlah kot insyaAllah dengan topik kita insyaAllah. Okey, tak saya ulang ringkas je Ringkas. lah. Betul. Sebab Okey. ramai-ramai dapat dengar pun. Ada Ah, 1 orang lebih. Sikit je, ya. Iaitu ulama berbeza pandangan tentang nama-nama syurga dalam Quran ni, adakah dia merujuk kepada nama-nama syurga dan peringkat-peringkat syurga, ataupun sebenarnya dia hanyalah sifat-sifat yang ada pada mana-mana syurga, seperti nama syurga Adan, Naim dan sebagainya. Begitu juga dengan nama neraka, ulama bahas adakah ia merujuk kepada nama neraka dan peringkat-peringkat dalam neraka, ataupun ia sifat bagi mana-mana neraka. Macam Sa'ir, Lazah, Hutamah tu, adakah ia nama bagi neraka khusus ataupun ia sifat bagi mana-mana neraka. Jadi bagi Syekh Sulaiman Ashqar, sebenarnya ia merujuk kepada nama-nama tu, dia bukannya nama khusus bagi neraka, tetapi merujuk kepada sifat bagi mana-mana neraka. Okey, itulah ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebahagian pada kita telah mendengar tadi. Okey, sekarang ni saya nak teruskan kepada neraka yang pertama kita nak bincangkan, iaitu neraka Hawiyah. Dan neraka Hawiyah ini telah diletakkan dalam surah yang kita biasa baca, iaitu suratul Qari'ah. Buat makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nama kiamat dalam Quran ni terlalu banyak. Kita biasa yang paling glamournya nama kiamat lah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ada nama Waqi'ah, ada nama Haqqah, ada nama Azifatil Azifah, ada nama As-Sa'ah, ada nama Yaumul Ba'as dan sebagainya. Dan ulama juga membahaskan dalam banyak-banyak nama kiamat ini, apakah nama kiamat yang paling menggerunkan. Saya terlupa di mana bacaan saya tu. Katanya nama yang paling menggerunkan adalah nama kiamat yang terakhir disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan nama terakhir kiamat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim tidak lain dan tak bukan adalah nama Al-Qari'ah. Dan sampaikan Allah Ta'ala sebut 3 kali itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Apabila benda tu diulang 2 kali, itu menunjukkan nama Qari'ah ni amat-amat berat. Sama juga lah dengan Al-Haqqah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, ma adraka Mal-Haqqah. Baik. Qari'ah ni dia asal daripada perkataan qara'a, artinya mengetuk ataupun pukulan. Jadi bila sebut Al-Qari'ah, di sini pun dia sebut hari yang menggemparkan ataupun hari yang pukulan dahsyat. Hari pukulan dahsyat. Mal-Qari'ah, apakah hari pukulan dahsyat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan apakah jalannya kamu dapat mengetahui hari pukulan dahsyat tersebut? Jadi dalam keadaan Allah Ta'ala menggunakan nama kiamat yang paling menggerunkan, dan nama kiamat menggerunkan ini ia datang tidak lama selepas cerita Iza zulzilatil ardu zilzalaha, iaitu kegoncangan bumi, zalzalah yang tanpa henti. Maka pastilah nama neraka yang disebutkan dalam surah ini pun membawa nilai yang berat.
pastilah nama neraka yang disebutkan dalam suratul Qari'ah merupakan nama yang menggerunkan. Jadi apakah nama neraka itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Iaitu neraka Hawiyah. Bagi siapa yang ada buku ni, yang Ustazah Fatimah sebutkan tadi, bolehlah tengok 30 Persentuhan Mengusik Jiwa. Ataupun siapa yang tidak ada buku ni dan berminat mendapatkannya, boleh dapatkan melalui Ustazah Nik Fatimah, ya. Okey. Jadi fa ummuhu hawiyah. Cuba kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kata Allah Azza wa Jalla, sesiapa yang amalan baiknya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia akan berada dalam kehidupan yang diredai. Manakala orang yang amalan baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, maksiatnya yang berat, maka ibunya adalah hawiyah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu satu benda yang amat menarik. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan ummuhu, maka ibunya adalah hawiyah. Okey, satu benda yang menarik. Dan menarik yang kedua adalah dua kali Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa ma adraka. Pada ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Dan pada ayat yang ke-10, Allah tanya lagi, wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Kalau lelaki dia panggil mahia kan, mahia apa dia? Tapi kerana hawiyah tu dia ada tamar butah, tanda keperempuanan, maka sebut mahia. Okey, apa dia tu? Apa neraka hawiyah tersebut? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ternyata perkataan hawiyah yang berasal daripada hawa telah disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. Okey, antaranya ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu memerhatikan orang yang menjadikan Tuhannya hawanya? Okey. Kemudiannya kata Allah Azza wa Jal, wan najmi idha hawa. Demi bintang apabila ia hawa. Okey, kita pun sebut hawa nafsu. Nafsu ni jiwa. Nafsu tu sendiri jiwa. Okey, tapi kalau jiwa tu memilih jalan keburukan, na'udzubillah min zalik, kita kita kaitkan dengan hawa nafsu. Hawa-hawa ni dia beza ya dengan ejaan apa isteri Nabi Adam alaihissalam, itu hak pedas. Isteri Nabi Adam dieja dengan hak pedas, hak Hawa. Hawa dia ada alif hamzah belakang tu. Ha waw alif hamzah. Hawa. Ya, ini hawa. Okey, untuk bagi jelas lagi, walaupun tuan-tuan dan puan-puan sebahagiannya dah dapat tangkap, tapi saya nak tunjuk juga. Okey. Wan najmi idza hawa. Hawa. Jadi apa maksud hawa? Iaitu jatuh. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila ia jatuh. Artinya orang yang mengikut jalan yang keburukan, ia ibarat mengikut hawa nafsu, iaitu yang boleh menjatuhkan ia ke lembah kerugian. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apabila kita faham hawa tu artinya jatuh, maka nama neraka hawiyah itu pun ada kaitan dengan jatuh, ya, ada kaitan dengan jatuh. Jadi jatuh tu macam mana ya? Apa maksud jatuh tu? Iaitu uh, kata Al-Qurtubi sebut neraka ini dinamakan hawiyah kerana manusia akan dicampakkan jauh ke dalam neraka tersebut. Dari neraka tu kan dia dalam. Bila dia dalam, ada orang yang mungkin campak ke dalam neraka, dia kena ke awal-awal tu je. Na'udzubillah min zalik. Tapi ada orang campak neraka, dia jatuh ke bawah dalam sangat. Jadi itulah faktor neraka ini dinamakan sebagai hawiyah menurut Al-Qurtubi. Baik. Tetapi menariknya, pengarang kitab At-Tahrir wa Tanwir iaitu Ibn Ashur. At-Tahrir itu pembebasan, wa Tanwir dan pencerahan. Kitab Pembebasan dan Pencerahan, Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, menyatakan hawiyah ini sebenarnya jalan sempit yang ada antara dua bukit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh imagine sendiri. Kita berjalan, kita lalu di dua bukit yang besar.
Kita berjalan di tengah-tengah tersebut, yang mana bukit ini boleh jatuh, tanah runtuh boleh berlaku, atau bukit ini dengan izin Allah runtuh dan boleh menimpa orang yang berada di tengah-tengah yang sedang lalu tadi. Jadi itulah hawiyah, menggambarkan satu perkara yang menakutkan. Ibaratnya orang berada dalam neraka yang tersepit antara dua azab yang besar. Azab itu ibaratnya ada bukit tepi yang mana tanah-tanah runtuh boleh menimpa penghuni-penghuni neraka tersebut. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Sama juga dengan orang yang mengikut nafsu ni, ibarat orang yang berada di bawah bukit kan, yang mana dia boleh terkena dengan batu-batu yang jatuh pada bila-bila masa. Okey. Kemudiannya timbul persoalan juga kalangan ulama. Kalau begitu, kenapa Allah Ta'ala sebut fa'ummuhu? Sedangkan dalam ayat yang lain, bila Allah Ta'ala sebut pasal neraka, Allah kata bi'sal masir, iaitu seburuk-buruk tempat kembali, ya. Ataupun Allah kata bi'sal maula ke macam mana ya, tapi ma'wa, ya. Neraka itu dianggap sebagai ma'wa, tempat yang paling buruk untuk kita berlindung. Syurga pun ma'wa juga. Okey. Tapi kali ini Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan ma'wa. Allah Ta'ala tidak guna perkataan masir. Sepatutnya boleh je famasiruhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Tapi Al-Quran menggunakan perkataan ummu, fa ummuhu hawiyah. Okey. Kalau ummu ni kita terjemah secara mudah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Tapi kalau kita nak tengok pada asal usul perkataan, ummu ni artinya induk ataupun paksi ataupun ibu. Kenapa ibu dinamakan ummu? Kerana ibulah induk kepada anak. Dipanggil ibu induk itu kan. Okey. Macam kitab karya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dipanggil Kitabul kerana ia kitab induk bagi mazhab Syafi'i, kitab asasnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata seorang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, neraka itu ibarat ibunya, kerana sebagaimana seorang anak itu berlindung di bawah ibunya, di bawah jagaan dan pemeliharaan ibunya, begitulah penghuni neraka nanti, na'udzubillah min zalik, ibaratnya dia berlindung dan menumpang di neraka. Ini satu sindiran yang tajam daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana ibu tu akan memeluk duduk dengan anaknya pada bila-bila masa, ada masa dia akan peluk anaknya rapat-rapat, ya. Begitulah neraka nanti akan sentiasa, azab-azab neraka ini akan sentiasa berdamping dengan penghuni neraka, na'udzubillah. Dan ibaratnya secara bahasa metafora, dia akan memeluk seerat-eratnya penghuni neraka sampaikan mereka tidak ada peluang untuk melepaskan diri. Dan hawiyah ini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri sebagai narun hamiyah, iaitu neraka, api yang teramat-amat panas. Okey, ini yang pertama ya tuan-tuan sekalian, iaitu hawiyah, neraka hawiyah. Dan satu ni je nama hawiyah yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, itu perkara yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ni kita nak pergi yang kedua pula. Okay, saya tak cerita azab neraka, gambaran azab dalam bentuk lepas ni kena seksa dengan apa, yang tu kena seksa dengan apa, tak. Tapi saya nak bagi gambaran melalui penamaan. Ya, melalui penamaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang persoalan boleh nyatakan dalam ruangan chat yang ada. Nanti kita akan cuba tengok insya-Allah. Sekarang ni kita nak pergi ke neraka yang kedua, iaitu neraka dalam surah Al-Ma'arij. Saya tulis dulu. Saya tulis yang terjemahan lah, supaya tuan-tuan kita sama-sama dapat ambil manfaat. Okay, surah Al-Ma'arij ini disebutkan dalam ayat 15. Kalla innaha ladha. Ya, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Okey, terjemahan dia, tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkan. Okey.
Sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya. Lazza. Nazza'atan lisyawa, membakar serta menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota-anggota tubuh badan. Ya. Tad'u man adbara wa tawalla, neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling daripada kebenaran. Okay, na'udzubillah min zalik. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok ayat 15 itu, kalla innaha laza, Allah Taala mula dengan kalla. Kalla ni jarang-jarang sebenarnya ada perkataan kalla. Dan bila ada perkataan kalla, itu menunjukkan ada sesuatu yang penting yang berkait dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Ni bermula ayat 11. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Yang mana orang-orang yang melakukan jenayah, dosa, mereka berharap dapat menebus diri mereka, tebus dengan anak-anak, tebus dengan isteri, suami, tebus dengan adik-beradik, tebus dengan kaum kerabat yang melindunginya. Mana-mana boleh guna, dia nak tebus semuanya. Ataupun wa man fil ardi jami'an summa yunji, dan dia berharap dia dapat tebus dengan segala yang ada di muka bumi ini, agar dapat menyelamatkannya. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tak boleh. Tidak ada keluarga yang mampu menyelamatkan dia, tidak ada keluarga yang mampu menebus kesilapan yang dilakukan oleh dia kerana dosanya terlalu besar ataupun syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalla, sekali-kali tidak. Innaha laza, sesungguhnya ia merupakan api yang laza, neraka laza. Dan bila kita sebut tentang neraka laza, jadi za tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan senang sebutannya tu. Za, za ni artinya dia huruf yang tebal. Adik-beradiknya apa dia? Adik-beradik za ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh responnya. Adik-beradik bagi za adalah zal. Zal. Itu paling nipis. Yang agak tebal sikit, zai. Zai. Zal, zai. Okey. Tapi yang paling tebal adalah za. Yang mana za ni bila sebut, huruf lidah kita ni dia keluar sedikit. La, la. Dia bukannya ke dalam. Bukan za, bukan. Tapi dia keluar sikit. La menunjukkan satu huruf yang berat sebutannya. Dan dalam falsafah huruf, mengikut bahasa Arab dan kajian Al-Quran Al-Karim, beratnya sebutan sesuatu huruf menggambarkan beratnya makna bagi perkataan tersebut. Ringannya sebutan bagi huruf menunjukkan ringan pemaknaan bagi perkataan tersebut. Jadi bila sebut lazar ni menggambarkan satu neraka yang amat-amat menakutkan. Kalau ditanyakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lazar ni asal daripada apa? Lazar ni asalnya apa dia? Maka ada ulama kata lazar ni asal daripada perkataan at-talazzi. Ya, at-talazzi. Saya nak tulislah di ruangan. Tak. Oh, saya tak boleh komen ni. Saya tak boleh komen. Okay, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, inilah sendiri. Kalla innaha lazza. Sekejap ya. Dia asal daripada at-talazzi. At-talazzi itu apa maksudnya? Iaitu nyalaan api. Okay, satu. Tapi ada juga ulama lain, sebagaimana menurut catatan Al-Qurtubi, menyatakan talazza asal daripada perkataan lazza. Lazaza kemudiannya dibaca laza. Kalla innaha laza. Okay. Asalnya innaha lazaza. Okay. Apa maksud lazaza? Lazaza ni merupakan azab yang berkekalan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bagi mereka itu azab nyalaan api, satu. Yang keduanya azab yang berkekalan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita perhatikan kepada ayat-ayat sebelum dan ayat yang selepas, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok tu, cerita tentang kiamat yang berlaku, gunung ganam pun menjadi bagaikan debu, ya. Dan sahabat baik pun dah tak ada guna dah pada masa tersebut. Dan
Kita tengok pula ayat selepas. Baru kita faham sebenarnya neraka lazah ni apa kesan bila kena neraka lazah dan ia terkena pada siapa. Okay, kesannya dinyatakan dalam ayat 16. Nazza'atan lisyawa. Benar-benar boleh menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota-anggota tubuh badan. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka tu akan panggil, tarik semua orang yang berpaling daripada kebenaran. Wa jama'a fa'aw'a. Dan neraka itu, okey, dia akan tarik. Neraka itu akan memanggil dan menarik orang yang menentang ajaran agama. Okey, itu kesan daripada neraka. Tapi kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka lazah? Okay, ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, man adbara wa tawalla. Orang yang mana berpaling daripada kebenaran. Okay. Apa beza adbara dengan tawalla? Adbara ni dia membelakangi. Sama ni terjemahan ni. Dubur-duburkan benda yang berada di belakang. Duburus solah, benda yang hujung sekali dalam solat. Jadi dia membelakangi. Okey, satu. Manakala tawalla ni dia berpaling, artinya dia enggan menerima kebenaran tersebut walaupun dia tidak membelakangi. Mungkin dia tengok tapi dia tak nak mendengar nasihat tersebut. Okey. Jadi neraka ini khusus untuk orang yang adbara wa tawalla, membelakangi dan berpaling daripada kebenaran. Juga disediakan untuk wa jama'a fa'au'a, untuk orang yang sibuk mengumpulkan harta kekayaan kemudiannya tidak pula diinfakkan. Zakat pun tak bayar. Tuan-tuan dan puan-puan dah bayar zakat sebelum? Ada dah bayar ya? Kemudian adalah tambahan lagi bahawasanya antaranya lagi idza massahu syarru jazua, bila ditimpa kesusahan dia mula rasa gelisah. Dia juga halua. Halua ni kita apa? Dan bila dia dapat kesenangan, dia bakhil kedekut. Inilah beberapa ciri orang yang layak mendapat neraka lazah. Dan pada hujungnya Allah Ta'ala ceritalah pula apakah yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan diri daripada neraka lazah. Jadi itulah cerita ringkasnya. Lazah asal daripada at-talazi, artinya nyalaan api, ataupun asal daripada lazaza, artinya azab yang ber sorry, azab yang berkekalan. Okey, itu neraka lazah. Jadi caranya bila kita membaca ayat ini jangan baca dengan keadaan lembut. Kalla innaha lazah. Lembut maksudnya tidak ada dia sepatutnya dibaca dengan nada yang kita berasa gerun. Ada ayat Quran kita baca dalam keadaan kita happy. Ada ayat Quran yang mana kita baca dalam keadaan takut. Ada ayat Quran yang mana kita baca dalam keadaan kita kata apa? Serabut. Bukan kita serabut baca Quran tu, menggambarkan serabutnya peristiwa yang berlaku ni, yang sedang menimpa nabi-nabi yang tertentu. Okay. Ada masa kita baca ia menimbulkan semangat. Jadi kalau sesiapa yang membaca surah sebagai contoh, surah berkenaan dengan Luqman, tiba-tiba dia nak semangat. Itu tak kena. Surah Luqman bukan surah yang memberikan semangat tak tentu hala tadi. Surah Luqman adalah surah yang merancang untuk menjadi ibu bapa dan anak yang terbaik. Ia menimbulkan inspirasi. Apa yang perlu kita lakukan? Okey, baik. Jadi selesai dah berkenaan dengan neraka yang kedua, iaitu neraka lazah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pergi ke neraka yang keempat pula. Okay, saya tengok dulu. Kalau ada soalan boleh maklumkan dia. Dan sebenarnya best juga kalau Ustazah Nik boleh assist saya sekali duduk terangkan bentukan mana saya silap. Sebabnya Ustazah, saya semalam agak-agak kepenatan, sebenarnya dalam 2-3 hari agak-agak kepenatan. Jadi Ustazah kena pair dengan saya sekali supaya dengan itu boleh sparring sama-sama, baru kita akan rasa saya pun semangat, saya pun tidak akan mengantuk. Okey. Dia bukan isu mengantuk kerana puasa, tak ada kaitan, tapi kerana agak kepenatan dalam 2-3 hari berturut-turut. Ada adalah sedikit isu kekeluargaan, isu panggil apa? Dengan adalah ceritanya saya terpaksa bekerja asal di sini sikit.
Okay, jadi kalau Ustazah Nik Fatimah boleh nak tambah-tambah apa, silakan Okay, sekarang ni kita nak pergi pula ke dalam surah yang lain, neraka yang lain, iaitu neraka Hutamah. Dan bila kita sebut nama Hutamah pun, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebut nama Hutamah pun saya rasa lain macam. Dia punya dentuman dia tu agak-agak menakutkan dan ia terletak dalam surah Al-Humazah. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dah hafal surah Al-Humazah ya, jangan tak hafal. Walaupun saya tahu surah Humazah ni antara surah yang kita kata apa dalam surah-surah lazim ni, surah Humazah ni mungkin dia termasuk surah yang kadang-kadang orang tak berapa nak hafal. Yang setakat saya sembang ni orang, surah yang sukar orang hafal adalah surah Bayyinah dan surah Al-Adiyat yang orang suka hafal. Kemudiannya mungkin Iqra. Iqra ni sebab dia panjangnya tapi dia mudah. Okey. Kemudiannya mungkin Humazah. Tambah-tambah yang awal tu kalau budak-budak kecil kadang-kadang dia berbelit. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi bagi kebanyakan orang dia okey je. Tapi kalau kita nak shortlist lah nama-nama surah yang agak, yang nama surah lazim yang mungkin ada orang tak hafal. Antaranya Humazah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hafal, Alhamdulillah. Boleh respon tak di ruangan komen? Hafal ke tak hafal surah Humazah ni kan? Okay, kalau hafal, walhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam surah Humazah ni ada satu neraka yang disebutkan dalam ayat yang keempat, iaitu neraka Hutamah, ayat keempat dan ayat kelima. Dan sekali lagi sama. Kalau tadi kalla innaha laza. Okey, yang ni kalla la yumbazanna fil hutamah. Kemudiannya ada wa ma adraka pula. Macam tadi wa ma adraka ma, apa dia ni? Saqar pun ya, wa ma adraka ma saqar. Tadi apa dia? Wa ma adraka ma, apa yang dah kita bincang tadi? Wa ma adraka ma hiya. Mahir. Pula. Hawiyah. Okey. Jadi di sini kita tengok dua kali nama Hutamah disebut. Kalau Hawiyah sekali je. Lazah pun sekali je. Tapi Hutamah nampak gaya disebut sebanyak dua kali. Kalla sekali-kali tidak. Layumbazanna. Layumbazanna ni nak terjemah macam mana ya? Dia benar, dia sorry. Kalau kita tengok terjemahan sini, biasanya sesungguhnya dia akan dicampakkan. Dia bukan begitu sebenarnya. Uh, dia pasti benar-benar akan dicampakkan ke dalam hutamah. Dia pasti benar-benar. Okey, wa ma adraka mal hutamah, dan bagaimana kamu boleh mengetahui hutamah tersebut? Okey. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kala ni respon pada apa? Kala ni respon pada ayat pertama sampailah ayat ketiga, iaitu humazah, lumazah. Dan ulama ni pun pening juga. Ulama tak pening, maksud saya ulama pun keliru, bukan keliru. Ulama pun berbeza pandangan dalam menentukan apa definisi humazah, apa definisi lumazah. Dan sebenarnya dia ada tiga, satu lagi rumazah. Tapi dalam surah ini tak sebutlah ghamaz. Wa iza marru bihim yataghamazun tu ghamaz. Hamas ada lagi dalam ayat lain. Tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam surah Al-Qadam. Hammazim, hammazin, hammazim masya'im binamim. Lamaz pun ada dalam surah yang lain. Surah mana tu Ustazah Nik? Kalau lamaz. Alladzina yalmizunal Hmm. mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Okey. Jadi ada tu perkataan Hamas di tempat lain, Damas di tempat lain dan juga Ramaz. Okay, dan ada ulama yang buat kajian macam mana kita nak kenal perbezaan antara humazah dan lumazah. Ada ulama kata humazah ni mengata depan, lumazah mengata belakang. Ada ulama kata humazah yang mengata belakang, lumazah mengata depan. Ada yang kata macam-macam dan definisi yang ada. Ar-Razi sendiri pun sebenarnya berapa banyak definisi. Tapi datang pengkaji dan menyatakan beza antara humazah dan lumazah ni hanyalah pada huruf yang pertama. Satu ha, satu lagi la. Okey. Ha tu macam mana? Ha tu bersifat ke dalam. Ha. Ha. Dia sebut. Dia bersifat ke dalam.
Kalau lam, lam dia bersifat kat luar. Secara sebutan dia lam, lu, la, li, lu. Luar. Ni ha, hi, hu. Okey. Jadi di sini kalau ha tu di ke dalam menggambarkan apa yang dilakukan itu dalam keadaan yang tersembunyi. Apa contoh tersembunyi? Melemparkan fitnah kepada orang dalam bentuk lempar batu sembunyi tangan. Ataupun mengumpat. Itu benda tersembunyi. Manakala lu mazah, lu ni huruf yang dia lembik. Lu, la, li, lu, lembik. Jadi kita kan biasa dengar orang yang mulut laser. Oh, lam juga kan laser kan. Mana dia lembik untuk mengata orang, menyakiti hati orang lain. Lu mazah. Okey, baik. Jadi dalam surah ini dia humazah dan humazah, cirinya dia sibuk mengumpulkan kekayaan dan sibuk hitung kekayaan yang dimiliki, dan dia merasakan harta itulah yang mengekalkannya dalam dunia ini. Maka kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Artinya sangkaanmu bahawa harta yang mampu menyelamatkanmu itu bukan satu fikiran yang betul. Kalla, kata Allah. Kalla, tak betul pun yang kamu disangka tu. Okay. La yumbadanna. Dalam perkataan layung bazanna ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi saya nak kena tunjuk nah, senang sikit. Kita cari dulu surah Al-Humazah. Mana ni? Kalau sini je tak nampak je. Inilah. Aduh, pening tengok. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok ya. Mula-mula ada huruf lam di situ. Lam. Kita tengok dia punya i'rab. Okay, i'rab. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, pastikan anda semua bersama dengan kami lagi. Jadi lam waqi'ah, bla 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 tu. Tapi dia mudah ceritalah. Lam ini berfungsi untuk menegaskan sesuatu. La pasti. Yung baza dia fi'il mudhari'. Oh, lupa saya nak tunjuk sampai habis tadi. Sri. Okey. Yumbazanna kan. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia panggil mabni lil majhul. Okay, tak apalah. Apa benda pula mabni majhul apa benda tu. Tapi dia fi'il mudhari'. Yumbaza tu. Fi'il mudhari' ni menunjukkan sesuatu yang akan berlaku dan sentiasa berlaku. Gitulah. Dan ada huruf nun di belakang tu. Na. Na tu lain. La tu satu. Okey. Asalnya nabaza je. Asalnya nabaza. Tapi bila fi'il mudhari' mabni majhul tu yumbaza. Kemudian ada huruf tambahan tu. Itu namanya la, dan huruf tambahannya namanya na. Kalau la tu artinya untuk menegaskan sesuatu. La mutaukid menegaskan sesuatu. Artinya pasti. Na pun nunut taukid. Nun yang menegaskan sesuatu. Benar-benar. Kamu sentiasa, kamu pasti sentiasa, macam mana dia sebut? Kamu pasti sentiasa benar-benar dicampakkan. Bukan, bukan. Kamu pasti, kamu pasti sungguh. Begitu. Kamu pasti sungguh sentiasa dicampak, sentiasa akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Oh, payah betul nak terjemah betul-betul dalam bahasa Melayu ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Bukan senang ya. Artinya ada dua huruf penegas, la dan juga na. Na tu memang dikenali sebagai nunut taukid. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, artinya seseorang yang humazah dan lumazah ni betul-betul akan dicampakkan ke dalam neraka khutamah. Okey. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, apabila Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka, dan daripada cara apa kamu nak kenal khutamah tu apa, persoalan Allah Ta'ala itu telah menunjukkan bahawa Allah nak kita berikan perhatian kepada neraka khutamah ni. Ini bukan neraka main-main. Ini bukan neraka main-main. Neraka khutamah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dia punya sebutan baris dia.
Kalau kita sebut hatama, hatamah. Okey lagi, hatamah. Tapi sekarang ni, dia huruf ha tu baris depan. Hu, kemudian baru baris atas. Berlaku perubahan baris. Huta. Hutamah. Bila berlakunya perubahan baris, itu menunjukkan berlakunya sedikit ke kesulitan. Tambahan pula huruf ta. Huruf ta ni merupakan huruf qalqalah. Kut bin jad kan, huruf qalqalah tu yang 5 tu. Ya, jadi huruf ta ni huruf qalqalah, kuat dia punya dentuman dia. Contohnya kalau kita baca wala tushtita, wala tushtita. Okey. Ila sawa'is sirata. Dia bunyi dentuman dia tu. Sirata. Jadi dentuman yang ada pada kekuatan dentuman yang ada pada huruf ta menggambarkan dahsyatnya neraka hutamah ini. Jangan main-main dengan hutamah ini. Kekuatan dentuman itu menunjukkan kekuatan pada azab yang disediakan oleh neraka hutamah. Okey. Jadi hutamah, hutamah ni apa dia? Maksudnya, hutamah artinya memecahkan ataupun membinasakan. Jadi, kalla layumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, kamu pasti benar, kamu pasti sungguh akan sentiasa dicampakkan ke dalam hutamah, iaitu ke dalam neraka yang memecahkanmu. Ibaratnya dicampak masuk ke dalam mesin pengisar, habis semua kena kisar, mati terus kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah hutamah yang memecahkan, yang menghancurkan penduduk-penduduk di dalamnya. Persoalannya, menariknya dalam perbahasan hutamah berbeza dengan perbahasan yang nama neraka yang saya sebutkan sebelum ini. Kenapa berbeza? Kerana Allah Ta'ala memperincikan sedikit. Hutamah-hutamah ni apa dia? Okay, Allah pun sebut Narullahil muqadah, neraka yang telah dinyalakan, al-muqadah. Okay. Allati attali'u alal af'idah, yang naik menjulang sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah, neraka itu ditutup pula rapat ke atas, tak boleh nak keluar. Fi amadin mubaddadah, dan penghuni neraka terikat pada batang-batang palang, tiang-tiang yang melintang panjangnya. Artinya Allah Ta'ala memperincikan neraka hutamah bagaikan memberi isyarat pada kita, ini bukan sifat neraka yang main-main. Bahaya ni. Teramat-amat bahaya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kenapa dikaitkan dengan, kenapa dijelaskan neraka ini menaik menjulang sampai hati? Allati, yang tattali'u, naik menjulang, alal afidah, ke hati-hati. Kalau satu fuadun, kalau banyak afidah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang hati ni, sebenarnya dia ada kaitan dengan humazah, lumazah. Ini orang yang menyakiti hati, mengumpatnya, memfitnahnya, mencercanya, atau istilah kita ni kadang-kadang minta maaf, menganjingnya, sakit hati. Sebagaimana mereka telah menyakiti hati orang lain, begitulah neraka itu akan menjulang sampailah membakar hati-hati mereka. Sampai demikian Allah Ta'ala nak bagi gambaran. Itu satu sudut. Dan sebagaimana orang yang, kalau antara ciri humazah ni orang yang mengumpat, orang mengumpat ini orang yang menyiap-nyiapkan daging saudaranya sendiri dan makan daging saudaranya, begitulah nanti neraka hutamah akan menghancurkan daging-daging mereka. Ya, neraka hutamah juga akan menghancurkan daging-daging mereka. Itulah dia punya kaitan. Kenapakah itu yang namanya relevant atau rasional? Kenapakah neraka itu dinamakan sebagai hutamah? Okay. Ada soalan dulu ke tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ada kuis lagi. Ada berapa malaikat penjaga neraka sakar? Masya Allah. Ada kuis. Boleh dapat hadiah. Okey. Terima kasih banyak Puan Zabidah. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Ada
ataupun kita buka perbincangan terus boleh tak Ustaz Zani? Saya agak saya perlukan bantuan lah orang untuk bimbingan saya ni agak penat sikit. Boleh Ustaz, boleh insyaAllah. Okey. Kalau ada tuan-tuan perempuan nak tanya soalan terus direct kepada Ustaz, insyaAllah boleh boleh tanyakan terus insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Zani. Ya. Kita bagi peluang Ustaz sekejap. Hmm. Ustaz Zani Fatimah ada nak tambah apa-apa Ustaz? Setakat ni belum lagi Ustaz tengah dengar lagi. Okey. InsyaAllah. Tapi tadi menarik Ustaz kupas tentang Fa'ummuhu Hawiyah tu kan. Fa'ummuhu Hawiyah Mm-mm. tu. Maksudnya kat situ neraka ni seumpama apa ibu yang memeluk erat ni anaknya kan. Ya, betul. So Mm-mm. neraka ni dengan penghuninya ni dia akan memeluk erat sehingga kan tak ada peluang dah untuk dia keluar kan daripada pelukan tersebut kan macam tu. So Mm-mm. digambarkan pelukan ibu ni biasanya erat kan dan Mm-mm. apa rapat kan macam tu. So neraka ni digambarkan fa ummuhu hawiyah kan. So seumpama begitulah erat ataupun rapatnya neraka ini memeluk penghuni-penghuninya kan sangat takut kan macam kontra lah dengan ibu tu kan macam tu. So okay, kita bagi peluang lah kepada sahabat-sahabat yang nak tambah ke nak berkongsi ke kan um, nak tanya soalan ke insyaAllah kita kita raikan insyaAllah soalan-soalan daripada tuan-tuan perempuan insyaAllah. Okay. Tadi Ustaz kupas dalam buku ni apa dalam buku 30 Pesan Tuhan Mengusik Jiwa ni tadi Ustaz kupas tentang Hutamah, okay? Humazah, okay? Hawiyah, okay? Masya Allah. Tu baru sedikit lah daripada buku 30 Pesan Tuhan Mengusik Jiwa ni kan. Uh, tapi ada lagi yang panjang lah yang Ustaz kupas lagi tentang keadaan-keadaan yang berlaku kepada mereka yang berada di Betul. dalam neraka. Okey. Bagaimana mereka ditolak dipaksa masuk ke dalam neraka kan. Kalau penghuni syurga tu dipersilakan diberi salam lagi daripada malaikat kan. Tapi kalau penghuni neraka ni dipaksa-paksa ditolak kan walaupun mereka rasa macam tak nak masuk kan. Tak nak masuk tapi kita tapi penghuni neraka itu dipaksa untuk tolak ke neraka kan. InsyaAllah. Dan tentang ada juga tentang penghuni neraka ini dihumban berkali-kali ke dalam neraka kan Ustaz? Faku Aku berkibu. berkibu. Mm-mm. Allah gunakan perkataan faku berkibu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 94 tu Allah guna perkataan faku berkibu fiha hum wal ghawun kan? Mereka ni dihumban ke dalam neraka berkali-kali kan? Masya-Allah. Dan ada perbahasan lah Fakub Kibu tu macam mana ada dalam buku yang Ustaz tulis ini Alhamdulillah. Dan hari itu saya teringat lah Ustaz Mm-mm. berbincang dengan Ustaz Syahari Abdul Rahman kan masa program Tadabbur Surah Al-Mursalat sebelum ni. Pernah bincang tentang ayat tentang zi salasi syu'ab tu Ustaz. Di dalam neraka kan ada tiga cabang asap tu kan Ustaz kan. So Mm-mm. Masya Allah tu pun antara yang menggerunkan juga kan. Uh, Cabang asap tu datang daripada kanan dan kiri dan juga di depan. Okey, di depan. Dan di belakang penghuni neraka ni ada apa seumpama lava yang keluar macam gunung berapi yang keluar seolah-olah mengejar mereka sehingga kan mereka kena berlari kan? Mereka berlari dan mereka tak ada masa pun untuk berehat seketika. Sentiasa dikejar oleh api yang panas kan ataupun lava yang panas itu disebutkan dalam surah Al-Mursalat itu dan di depan mereka ada asap zi salasi syu'ab asap yang keluar daripada tiga cabang asap tu kan masya-Allah. Okey, okey ada soalan soalan luar tajuk pula kan. Okey, kita hold dulu soalan kalau boleh kita
Kalau boleh yang berkaitan dengan tajuk kita lah dulu kan, insyaAllah. Kalau sempat kita akan jawab nanti insyaAllah. Okey, okey, ada yang tanya, Puan Noni tanya, kalau dihumban berkali-kali itu maksudnya lepas dihumban dikeluarkan balik untuk dihumban ke atau macam mana? Okey, dia pun berkali-kali ya, Puan Noni Fuad ya. Barakallahu fikum. Ini Ibu Noni rasanya saya kenal ni kot. Jadi kita sebenarnya satu kita tak tahulah keadaan neraka tu macam mana, tapi buat makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, neraka tu dia terlalu dalam. Ibaratnya kalau kita buat macam ni lah Ustazah ya, kita ambil satu benda ataupun orang yang terjatuh dari bukit yang tinggi, na'udzubillah min zalik, bila dia jatuh tu dia jadi tertimpa satu bahagian. Kemudian dia jatuh lagi dia timpa bahagian lain pula, dia jatuh lagi dia timpa bahagian bawah lagi. Jadi ibaratnya begitulah orang jatuh dalam neraka ni, sebelum dia sampai ke betul-betul bawah tempat dia tinggal tu, dia terhumban dulu ke beberapa kawasan sebelum sampai ke bawah. Boleh jadi begitu. Ataupun sebenarnya mudah cerita, wallah alam, kita wallah alam, yang pastinya memang antara azabnya dihumban berkali-kali. Itu sajalah. Selebihnya kita tak tahu macam mana. Okey. Yang kemudiannya ada soalan satu lagi. Saya nak tengok. Dalam mafhum hadis kadang-kadang seolah-olah syurga mudah untuk dimasuki. Hadis yang lain macam susah. Kalau susah masuk syurga maknanya masuk neraka. Okey, macam mana tu kan? Iaitu kalau susah nak masuk syurga maksudnya okey. Dia begini tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Syurga nampak gaya dalam beberapa hadis mudah je nak masuk. Okey. Neraka macam mana pula? Dia begini. Memang Allah Ta'ala menciptakan syurga tu untuk dimasuki. Dan Allah Ta'ala menciptakan neraka tu supaya kita melarikan diri daripada neraka dan kita nak masuk ke dalam syurga. Itu tujuan dia. Bukan Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka tu dengan tujuan untuk memasukkan, ni mesti ada orang macam mana pun masuk ke dalam neraka. Tidak. Walaupun Allah Ta'ala memang akan memenuhkan neraka dengan penghuninya, itu kerana penghuninya yang telah derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Bukannya Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah Ta'ala dah setting dah ada orang masuk dalam neraka. Tidak. Neraka dicipta supaya kita melarikan diri masuk ke dalam syurga. Justru memang banyak amalan-amalan walaupun sedikit tetapi mempunyai disebabkan rahmat daripada Allah Azza wa Jal, kita boleh masuk syurga kerana walaupun amalan-amalan itu sedikit. Tapi dengan syaratlah bahawasanya kita tidak melakukan dosa yang secara keterlaluan. Jadi itulah jawapan yang boleh saya kongsikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudiannya lagi, ada lagi tak yang lain? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, saya boleh terus ke... Okey ni, sorry. Ni ada soalan Okey, saya tengok dulu. Soalan daripada Puan Rozani, keadaan manusia dalam neraka dikatakan tidak hidup dan tidak mati itu apa maksudnya? Itu merujuk kepada, kalau dalam buku saya ni, dia muka surat yang ke-188. Okey. Ayat yang Puan maksudkan itu ada dalam surah Ibrahim ayat 17. Kita tengok terjemahan surah Ibrahim ayat 17. Okey, apa kata Allah dalam ayat ini? Yatajarra'hu, orang penghuni neraka itu akan diminum air daripada neraka. Ini saya ada bahas panjang lebar berkaitan yatajarra'hu dalam buku ini, bukanlah panjang lebar, panjang juga. Maka penghuni neraka itu dipaksa minum air nanah sehingga tidak dapat diterima oleh tekaknya. Wala yakadu yusiruhu, tekaknya tak dapat untuk menelan air nanah tersebut. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan dia didatangi maut daripada pelbagai arah. Wa ma huwa bimayyit, namun dia tak mati-mati juga. Min waraihi azabun ghalis, ke depan lagi ada lagi azab yang lebih berat daripada itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah ayatnya. Mati datang menyerang kita daripada semua sudut, tapi kita tak mati-mati juga. Tak mati-mati juga tu artinya kita ni bagaikan mayat hidup.
Kenapa kita tak mati? Supaya Allah Ta'ala boleh terus menerus menyiksa dan mengazab kita. Na'udzubillahi min zalik. Okay. Boleh Sekarang ni kita ke depan lagi. Ke depan ni kita nak tengok lagi nama neraka yang namanya Sakar, yang ada dikongsikan oleh salah seorang daripada puan di sini. Tapi sebelum Sakar tu kita tengok Sijin dululah. Sijin yang ada disebutkan dalam suratul Mutaffifin, Sijin. Mutaffifin. Okay. Ini surah tentang orang kaya, peniaga-peniaga yang menipu dalam perniagaan mereka, ya. Okay, baik. Kata Allah Azza wa Jal, kalla, kalla lagi. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tidak sepatutnya mereka melakukan dosa. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sorry. Tidak sepatutnya mereka melakukan dosa. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu, Al-Fujjar, benar-benar berada dalam sijin. Okay. Allah tanya lagi sama yang tadi juga. Wa ma adraka ma sijin. Macam mana kamu nak tahu sijin tu apa dia? Kitabum marqum, iaitu tempat simpanan catatan yang jelas. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, sijin ini kalau kita tengok orang berdosa didaftarkan dalam sijin, sijin tu adalah kitab catatan yang jelas dan nyata. Kitab catatan yang jelas dan nyata. Dan bila kita tengok dalam ulasan ulama, sebahagian ulama kata sijin itu adalah neraka. Ah, Sebahagian ulama lah dia kata sijin itu juga difahami sebagai neraka. Jom kita tengok saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Suratul Mutaffifin. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Okey. Buat aktiviti sikit lah. Tengok ni. Mana ni? Okey. Sijin, fujar, sijin. Okey. Ulama berbahas apa dia sijin. Ulama pun khilaf ni. Ada beberapa pendapat. Ada ulama kata sijin itu merujuk kepada satu lembah yang berada dalam neraka. Ada ulama kata demikian. Okay, itu dalam kitab At-Tafsirul Wasit. Kemudiannya pula, kalau ikut yang lain pula kata apa dia? Sijin itu adalah satu duduk yang bawah bumi itu yang ditempatkan ruh orang-orang kafir. Yang mana ruh orang beriman akan diletakkan di langit setelah mereka meninggal dunia. Ruh orang kafir dicampak ke bawah dalam neraka Sijin. Okey, kat mana tu Allah Alam, tak tahu tempat dia kat mana. Okey, kemudiannya uh, ada lagi tak mana pandangan ulama yang lain? Pening bila saya biasa tengok tempat lain, tapi ini cerita nak mudah aja. Ni ada ulama bincang lagi ni, si jin tu kat mana? Ada kata dasar bumi, sekian-sekian. Ada tak pandangan? Okey, panjang yang dibahaskan oleh At-Tabari tu tentang si jin. Sampai kita pun pening kat mana tengok. Tapi mudah ceritalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang ada khilaf kalangan ulama apa maksud si jin. Dan memang ada ulama yang menyatakan si jin merujuk kepada neraka si jin. Dan neraka si jin ni kenapa ia dinamakan sebagai si jin? Kerana si jin kan dia dipanggil siapa? As-sijnu. As-sijnu ni artinya penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan merupakan syurga bagi orang kafir, kan? Okey. Nama sijin nama ini neraka ini dinamakan sebagai sijin sesuai dengan as-sijnu itu penjara, maka orang yang berada dalam sijin mereka bagaikan terpenjara. Ya. Mereka bagaikan terpenjara, tak boleh nak keluar dan kejap ya. Ataupun kurungan. Benda tempat kurungan lah. Okay.
Jadi kalau ditanyakan kenapa dalam surah Al-Mutaffifin ini neraka itu dinamakan sebagai sijin. Okey. Maka ulama menyatakan kerana mereka sijin-sijin ni kan penjara, penjara ni tempat yang sempit. Kerana mereka telah menyempitkan kehidupan orang lain dengan menipu dalam perniagaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 hingga 3 surah Al-Mutaffifin. Kerana mereka telah membuatkan orang susah bagaikan duduk dalam penjara, maka balasannya mereka akan duduk dalam neraka bagaikan berada dalam penjara. Itulah tujuan Allah Ta'ala sebut sijin. Dan hal ini juga Ustazah Nik Fatimah, saya nak sedikit menyimpang ke tempat lain. Okey. Bagaimana Allah Ta'ala gunakan perkataan itu sesuai dengan tempatnya. Kita cuba tengok dalam satu surah, iaitu surah At-Tariq. Okey. Contohnya hujan. Hujan ni banyak istilah hujan dalam Al-Quran. Apa dia? Ustazah Nik boleh sebut tak beberapa nama hujan dalam Al-Quran? Al-Ghais, Al-Ghais, Matar, Matar. apa lagi? Al-Ghais. Kalau Ustazah Nik dapat jawab 5, kita bagi hadiah RM100 untuk Ustazah kan. Okey. Ditutup peluang tak dapat 100. Kita ada Al-Ghais, kita ada Al-Matar, kita ada Sayyib. Saib, Au Saib. kasayyibin minas sama. Kita ada Wabil dan Tal. Fa illam yusibha wabil Matar, fa Matal. tal. Tal. Wabil tu hujan yang lebat, tal tu hujan gerimis. Kalaulah tanaman itu tidak ditimpa hujan yang lebat, puan-puan ditimpa oleh hujan yang gerimis. Tanaman pula batu kan. Okey, ada lagi tak nama hujan yang lain? Ada Fataral wadqa yasruju min khilali wadqa, dan satu lagi nama hujan yang paling glamour sebenarnya tapi ramai orang tak perasan, wa anzalna minas samaa'i ma'a, dan kami turunkan dari langit air hujan. Jadi al-ma' air hujan ya. Baik. Tapi ada satu lagi nama hujan disebutkan dalam surah At-Tariq, iaitu was-samaa'i dzatir raja', demi awan zati yang mengandungi raja'. Raja' ni hujan. Ya, hujan. Kenapa hujan dinamakan raja' dalam surah At-Tariq ayat yang ke-11? Kerana hujan kan dia kan berasal dari bumi kan Ustazah Nik dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia proses penguapan kemudian ke atas, kemudian dia kembali semula ke bawah dalam bentuk air hujan. Jadi itu maksudnya kembali hujan kembali membasahi, hujan kembali ke bumi. Dia ambil melalui proses pemanasan, penguapan apa benda tu, dia naik ke atas, membentuk awan apa benda, dia pun turunkan balik hujan. Kembali. Okey. Kalau betul hujan tu artinya kembali, ar-raja', kenapa perkataan raja' hanya disebut dalam surah At-Tariq, tidak disebutkan dalam surah yang lain? Contohnya wa anzalna minas sama'ir raja', sebagai contoh. Kenapa tak kata begitu? Kerana sesuai perkataan ar-raja' disebutkan dalam surah At-Tariq kerana ada isu kembali dalam surah ini. Isu kembali, apa yang kembali? Innahu ala raj'ihi raja'. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Ta'ala mampu berkuasa untuk mengembalikan semula orang yang telah mati. Itu panggil kesesuaian. Macam contohlah kita kita kata saya dengan Ustazah Nik Fatimah kan. Saya pun kena panggil kesesuaian. Dengan program-program macam ni saya panggil Ustazah Fatimah. Kadang-kadang je Ustazah Nik pula. Entah kenapa saya sekejap Ustazah Fatimah, sekejap Ustazah Nik kan. Tapi kalau saya sembang je, sebab Ustazah ni peringkat adik jauh daripada saya. Cuma tak sampai peringkat anak je, peringkat adik lah. Jadi saya panggil Fatimah je. Bukan saya tak nak panggil Ustazah, tapi kalau panggil Ustazah tu nampak skema sangat. Walaupun saya tak tahu Ustazah ni Fatimah ni Ustazah lah, betul lah Ustazah. Tapi terlalu skema. Saya pun tak berapa suka dengan skema dengan orang yang lebih muda daripada saya, kecuali
Kalau saya panggil ustaz, ustazah kepada orang tertentu, itu bermakna saya kurang rapat dengan dia. Ya, saya panggil ustaz lah, tak berapa rapat. Tapi Ustazah Fatimah panggil saya ustaz tu sesuai lah. Sebab tak sesuai pula nak tukar panggilan kepada abang. Dia tak sesuai pula. Okay, macam saya kena sesuai. Oh, majlis ilmu Ustazah ni Fatimah. Tapi kalau sembang Fatimah sebagai contoh. Okay. Sama juga dengan suami Ustazah. Kalau dalam program saya kena panggil lah Ustaz Usaid. Tapi kalau kat luar Ustaz je lah. Sesuai. Mana-mana orang pun dia panggil sesuai ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sama juga dengan panggilan-panggilan kiamat tu, dia disesuaikan dengan apa isu dalam surah tersebut. Surah itu bincang tentang apa sebenarnya? Sebagaimana tadi si jin, dia dinamakan penjara kerana orang yang mutaffifin ni bagaikan telah memenjarakan kehidupan masyarakat ataupun orang lain. Okey. Ustazah, kita berhenti pukul berapa ya? Kalau ikutkan sampai 11.30. 11.30. Tapi Okey, okey. biasa bolehlah 10 minit lebih tu biasalah Ustaz. Bolehlah nak tambah-tambah sikit kan. Saya pun tak Ha. nak tambah dah sebenarnya. Saya nak tengok kalau ada sebarang perbincangan di sini. Okey, proses content. Oh, okey, okey. Terima kasih banyak Akhi Faiz. Barakallahu fikum. Ada teman pun belajar bahasa Arab basic je. Oh, cakap bahasa Perak pula. Nasib baik saya faham ada tanpa dia. Dalam surah Al-A'la pun ada. Surah Al-A'la tu apa dia, Akhi Faiz? Surah Al-A'la ayat 13. Masya Allah, ada lagi. Suratul A'la. Walaupun kita ingat surah A'la, tapi macam ni kena buka juga. Ayat 13. ثم لا يموت فيها. Maksudnya ada apa tu Oh, yang pasal kematian tadi. Tadi. Tak Ha. mati-mati tu. Oh, Ha. saya ingatkan hujan pula. Kasih banyak. Jazakumullah khairan. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ustazah, summa-summa ni falsafah dia dalam. Kita fikir summa ni kemudian kan? Mm. Kemudian. Lepas kita fikir kemudian tu, kalau dalam bahasa Arab, kemudian tu merujuk pada sesuatu yang lambat lagi berlaku kan? Mm. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla Kalla. sawfa ta'lamun. Summa tu dia ke depan lagi. Tapi sebenarnya ada satu lagi falsafah di sebalik summa. Bila dia merujuk benda yang ke depan, artinya benda yang lebih besar daripada itu. Apa dia ni? Kalau kita tengok dalam surah Al-A'la, tuan-tuan dan puan ya, jom kita tengok sama-sama. Sebab sekarang ni saya sedang buat kajian yang baru Ustazah, Mm. iaitu Asrarut Takrari fil Quran. Asrarut Takrari fil Quran, rahsia pengulangan dalam Al-Quran. Mm. Tapi mungkin tajuknya rahsia pengulangan lafaz dan ayat dalam Al-Quran ataupun rahsia pengulangan kata dalam Al-Quran. Dan bukan sahaja saya mengkaji tentang rahsia pengulangan kata, bahkan perkataan-perkataan digunakan, saya bila kaji, wow, 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 Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tak berhenti kata ni. Dahsyat sangat kajian Al-Quran ni. Okey, cuba kita tengok di sini kan. Mana tadi? Okey ni. Orang yang melanggar perintah Allah ini, allazi yaslan naral kubra. Okey. Dia akan menderita dibakar oleh neraka yang amat besar, kubra. Summa, dia terjemah sini, kemudian daripada itu, selain daripada itu, dia tidak mati dan tidak pula senang. Tidak hidup. Dia tak mati, dia tak hidup. Sebenarnya begini. Kalau kita nak terjemah, falsafah summa yang lain, orang tadi menderita dibakar oleh neraka yang amat besar azabnya, dan lebih parah lagi. Gitu. Summa tu lebih parah lagi. Dalam keadaan kena bakar tu, dia tak mati-mati, tapi nak kata hidup pun tak macam hidup. Jadi summa ni dia nak katanya benda lebih parah lagi, benda lebih teruk lagi daripada itu. Itu maksud bagi perkataan summa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tak ada sebarang soalan, izinkan saya untuk menutup perbincangan ini dan kemudiannya boleh diberikan pulangkan pada Ustazah Ni Fatimah ya. Okey. Izinkan saya untuk tutup dulu. Banyak lagi perbahasan neraka di sini dan sebenarnya sebagaimana Ustaz dah sebut tadi mukadimah pun,
kita ada perbahasan ucapan perkataan itu dalam neraka secara lebih deep, menggunakan apa hurufnya, bagaimana cara sebutan dia. Contohnya kita sebut yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Oh, macam-macam lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, membuatkan kita makin lebih menghayati. Dan antara yang biasalah, kalau geng-geng pengkaji Al-Quran ni sangat biasa dengan surah Al-Waqi'ah. Fasharibuna alaihi minal hamim, fasharibuna syurbal him. Him tu unta. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut fasharibuna syurbal him, tidak disebut fasharibuna syurbal ibil. Ibil kan unta. Ataupun fasharibuna syurbal ba'ir. Ataupun fasharibuna syurbal jamal. Kenapa perkataan him yang digunakan? Jadi sebenarnya ini dah biasa, geng-geng pengkajian Al-Quran amat biasa dengan perkara ini. Banyak lagi dah. Ustazah, saya pula baru betul-betul hilang penat. Tapi dah habis ceritanya. Betul-betul baru hilang penat ni. Okey, tapi apa pun, kajian ini masih panjang. Yang sesuai dengan tajuk saya yang saya beri pada Ustazah adalah gambaran. Saya hanya cerita gambaran sedikit. Dan gambaran yang saya gambarkan pada tuan-tuan sekalian ini pun hanyalah sedikit merujuk pada penamaan-penamaan neraka dalam Al-Quranul Karim. Belum dibincangkan lagi azab secara lebih mendalam. Jadi minta maaf Ustazah, saya tak dapat memenuhi kehendak sepenuhnya daripada peringkat Ustazah. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah khairan Ustaz Zuhairi untuk perkongsian tadi. Masya Allah, sangat membantulah untuk kita tahu gambaran neraka dalam Al-Quran kan. Jadi persoalan tentang gambaran neraka ni dia kita boleh bincang dari sudut fenomena neraka itu sendiri kan. Dan juga dari sudut kata-kata ahli neraka tu dengan malaikatnya kan dan sebagainya. Macam kita kupas sebelum ni pun dalam surah Al-Mulk, hari itu pun kita kupas tentang bagaimana Al-Mulk menggambarkan malaikat yang sangat bengis kan dalam neraka tu, yang tanya kepada ahli neraka, tak sampai ke peringatan daripada Rasul ataupun penyampai kebenaran kan. Oh, rupanya sampai kan. So tu ada dialog kan, dialog dalam Al-Quran antara malaikat dengan ahli neraka itu sendiri kan. Sebenarnya memang sangat-sangat panjanglah perbincangan tentang neraka ni kan. Kata-kata ahli neraka, fenomena neraka itu sendiri, sifatnya kan, dan bagaimana keadaan orang yang dah diseksa dalam neraka tu kan. So sangat-sangat menggerunkan. Ustazah buatlah bahagian kedua, tak habis lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan kongsikan lagi dan kita akan bincangkan lagi. Tapi saya sarankanlah tuan-tuan baca buku ni. Buku 30% Tuhan Mengusik Jiwa ni. Okey, ada banyak lagi perbincangan. Dan hari tu pun baru je selesai kan 5 siri Ustaz kan, webinar daripada Ustaz daripada Fakih Senejais tentang webinar Pesan Tuhan Mengusik Jiwa ni. Bukan saja tentang neraka dikupas, tapi tentang tajuk-tajuk lain juga ada. Dan kalau tak silap saya, slot Ustaz yang terakhir kan, rasanya slot 4, dan Ustaz ganti Dr. Sarah yang slot kelima mengupas kan tentang Mm-mm. yang berkaitan dengan buku ni. Alhamdulillah. Jadi saya rasa banyaklah yang Ustaz kongsikan. Mungkin semasa Ramadan ini, okay, cadangan saya lah, ataupun saya pun sedang mencari-cari jugalah, dan saya cubalah untuk buat saranan ni. Antara saranan juga adalah apabila kita baca juzuk ataupun surah yang dalam Al-Quran nanti, kita cuba tanda ataupun kita cuba keluarkan ayat-ayat yang kita baca tu tentang neraka, dan dia tentang unsur apalah, dia tentang apa. Ini perbualan ahli neraka ke, fenomena neraka itu sendiri, ataupun inilah kan. Supaya apabila kita baca ayat Quran tu, tak adalah kita lalui macam tu je kan. Oh, ni tentang neraka sakar. Rupanya Allah sebut dekat ayat tu. Tentang perkataan-perkataan yang menggambarkan neraka ke kan. So kita barulah kita rasa seronok nak baca Al-Quran, sebab kita nak tahu lagi banyak kan tentang perbahasan ni, insya-Allah. Tadi saya rasa tak ada dah persoalan yang ditanya. Tadi minta maaf kepada yang bertanya soalan, tapi mungkin tak ada kaitan secara direct lah dengan topik kita. Sebab kita pun kesutukan masa, jadi saya minta maaf sebab mungkin ada soalan-soalan yang tidak dapat kita bincangkan di sini. InsyaAllah kita boleh bincang. Mungkin tuan-tuan atau puan-puan boleh hubungi Ustaz Zul sendiri di Facebook beliau ke, nak bertanya soalan. InsyaAllah biasanya Ustaz akan balas je lah. Dan mungkin boleh follow Telegram Ustaz sendiri, Facebook Ustaz pun Masya Allah sangat ilmiah,
perkongsian Ustaz. Boleh kita manfaatkan insya-Allah. Jadi saya jemputlah para peserta untuk dapatkan buku Ustaz Zulkhairi melalui Fakih Synergize insya-Allah. Link saya dah sharekan dekat ruangan komen. Mungkin boleh tengok kat situ lah. Sekitar lebih 13 buah buku dalam link tu. Buku antara buku Ustaz yang bagus juga Message Deep dalam surah Al-Kahfi, Message Deep dalam Al-Quran, dan juga ada buku tentang solat, zikir nabawi, yang Ustaz dah tulis bersama dengan Fakih Synergize insya-Allah. Jadi kita akan jumpa hari Rabu ini bersama dengan Ustaz Muzuza. InsyaAllah kita akan kupas buku At-Tibyan. Buku At-Tibyan ni adalah buku yang baguslah untuk kita kupas, untuk kita tahu sebagai adab penghafaz Al-Quran ataupun pembaca Al-Quran sendiri semasa bulan Ramadan ni. Kita akan tengok kupasan daripada Imam Nawawi, dan buku tu. Buku tersebut dah ditulis sekitar 800 tahun yang lalu. Tapi Alhamdulillah pada hari ini buku tu dah diterjemahkan dan kita boleh manfaatkan buku At-Tibyan tu. Kalau saya di UIA dulu, masa belajar tentang Al-Quran, kelas Al-Quran, buku At-Tibyan ni lah menjadi silibus. Okay. Jadi buku buku induk jugalah untuk kita faham tentang adab pembaca Al-Quran, okay? Penghafaz Al-Quran dan kupasan-kupasan menarik lagi lah tentang Al-Quran insya-Allah. Jadi eloklah kita kupas buku tersebut supaya kita boleh manfaatkan pembacaan Al-Quran kita pada bulan Ramadan insya-Allah. Dan yang terakhir, My Tadabbur Time insya-Allah bersama dengan Ustaz Syahari Abdul Rahman penutup My Tadabbur Time pada hari Jumaat ni insya-Allah. Untuk kita memaknai 10 akhir Ramadan nanti, kita bawakan Ustaz Syahari dengan tajuk memaknai akhir Ramadan dengan surah Al-Qadar insya-Allah. Jadi kita akan dengar kupasan lah daripada ustaz-ustaz lagi. Dua orang lagi lah. Dua sesi lagi insya-Allah. Jadi bagi yang belum daftar dan belum masuk grup, mungkin boleh masuk grup dulu. Daftar dan masuk grup supaya kita boleh sharekan nota di situ kalau ada. Dan juga Alhamdulillah para peserta yang sangat-sangat committed dengan program My Tadabbur Time ni, antaranya Puan Dayana yang selalu menulis nota. Puan Syafini juga ada yang menulis perkongsian nota dengan nota yang cantik-cantik, infografik yang berwarna-warni. Alhamdulillah kita share dalam grup supaya para peserta yang lain yang tak dapat join live pun akan baca nota tu, akan manfaatkan nota tersebut. Okay? Jadi jazakumullah khairan. Ustaz ada kata-kata terakhir ke sebelum kita tutup? Mungkin anda bagi seminit ke insya-Allah untuk Ustaz Tak apa, wrap tak up apa. insya-Allah. Cukup, cukup. Tak ada. Cukup, cukup. Okey, Alhamdulillah. Mm-mm. Okay, kita doakan Ustaz Zulkhairi, moga Allah mudahkan urusan Ustaz, apapun yang Ustaz lalui, dan moga-moga diberikan kekuatan insya-Allah untuk kita sama-sama beribadah sehingga akhir Ramadan nanti insya-Allah. Dan rakaman insya-Allah kami akan upload di YouTube Mutiara Tadabbur dan kami akan share di grup peserta insya-Allah. Okey, kita tutup dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul As dan tasbih kafarah. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.